Kisah Belalang dan Semut. Belalang berkawan baik dengan semut. Mereka bermain bersama-sama, malah makan pun bersama-sama. Pada suatu hari, semut mengajak belalang mencari biji kacang. Namun, belalang tidak mahu pergi. Sebaliknya, belalang mahu tidur. Musim tengkujuh akan tiba. Oleh itu, kita mesti menyimpan banyak bekalan, kata semut. Tetapi belalang tidak mempedulikan cakap semut. Setiap hari, semut keluar mencari bekalan. Kemudian, semut menyimpan makanan itu. Semut menyimpannya di dalam lubang kayu. Akhirnya, tiba musim tengkujuh. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebat. Hujan turun tidak berhenti-henti. Sudah 3 hari hujan tidak berhenti. Oleh sebab itu, paras air sungai semakin naik. Akhirnya, berlaku banjir. Belalang berasa lapar. Namun, belalang tidak mempunyai bekalan makanan. Oleh hal yang demikian, belalang pergi ke rumah semut. Lalu, belalang meminta makanan daripada semut. Namun, semut tidak mahu memberikan makanan kepada belalang. Walau bagaimanapun, belalang merayu kepada semut. Sebaliknya, semut marah kepada belalang. Kemudian, semut menyuruh belalang pulang dan tidur. Belalang berasa malu kepada semut. Selepas itu, belalang sangat menyesal. Semenjak hari itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi. Namun, sebaliknya, tetapi merupakan penanda kronologi tentangan iaitu memberi maklumat yang bertentangan. Contoh ayat, semut mengajak belalang mencari biji kacang. Namun, belalang tidak mahu pergi. Sebaliknya, belalang mahu tidur. Kerana, oleh itu, maka, lantaran merupakan penanda kronologi musabab iaitu menyatakan sebab. Contoh ayat, musim tengkujuh akan tiba. Oleh itu, kita mesti menyimpan banyak bekalan, kata semut. Pertama, seterusnya, kemudian, akhirnya, awalnya merupakan penanda kronologi tempoh. Ia menunjukkan urutan masa. Contoh ayat, akhirnya berlaku banjir. Malah, lebih-lebih lagi, tambahan pula di samping itu merupakan penanda idea. Ianya merupakan penanda wacana yang mengembangkan idea. Contoh ayat, mereka bermain bersama-sama, malah makan pun bersama-sama. Oleh hal yang demikian, sebaliknya, hal ini demikian kerana merupakan penanda idea. Ianya menunjukkan hubungan idea. Contoh ayat, oleh hal yang demikian, belalang pergi ke rumah semut. Lalu, belalang meminta makanan daripada semut. Tetapi, sebaliknya, walau bagaimanapun, namun merupakan penanda idea. Ianya menunjukkan pertentangan idea. Contoh ayat, walau bagaimanapun, belalang merayu kepada semut. Sebaliknya, semut marah kepada belalang. Penanda organisasi bagi peringkat ayat iaitu ayat penyata. Contoh ayat, belalang berkawan baik dengan semut. Mereka bermain bersama-sama, malah makan pun bersama-sama. Penanda organisasi bagi peringkat perenggan iaitu perenggan penutup. Contoh ayat, belalang berasa malu kepada semut. Selepas itu, belalang sangat menyesal. Semenjak hari itu, belalang tidak mahu menjadi pemalas lagi.